Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur lillah, pagi ini dapat kita bersama-sama bagi meneruskan pengajian tadabbur surah Al-Fatihah berasaskan kepada kitab atau buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku bolehlah buka di halaman 157 atau 164 bagi buku baru. Tuan-tuan yang tidak memiliki buku, sila rujuk kepada terjemahan Al-Quran atau aplikasi Al-Quran yang ada di dalam telefon pintar tuan-tuan perempuan. Pagi ini insya-Allah kita akan meneruskan tadabbur dari ayat 5 surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri kami dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dalam kuliah-kuliah yang lalu, ketika kita menyebut tentang ibadah ini, iaitulah tata cara kita, aktiviti kita mengabdikan diri kepada Allah yang disebut sebagai ibadah itu, mestilah ditunjangi oleh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya dengan rasa cinta kita itu akhirnya kita mengharapkan kecintaan Allah kepada kita. Ketika Allah mencintai kita maka selamatlah kita dan beruntunglah kita. Ya, itu yang kita harapkan. Sebab itu di dalam kuliah yang lalu telah disebutkan beberapa ciri orang-orang yang dicintai Allah. Yang pertama Allah menyebut dia mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menyebut bahawa ia mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang muhsin, yang sanggup berkorban melakukan apa saja kerana Allah. Seterusnya Allah menyebut bahawa dia mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pagi ini insya-Allah kita sambung lagi untuk melihat apakah ada ciri-ciri lain yang membolehkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surah Taubah surah 9 ayat 108. Maaf tuan-tuan dan puan, sebelum kita pergi kepada surah 9, kita berbalik ke surah 5 dulu. Sekarang mari kita melihat surah 5 ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Maka mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram, rasuah dan sebagainya. Oleh itu kalau mereka datang kepadamu, maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah.
atau berpalinglah daripada mereka. Dan kalau engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini, ayat daripada surah 5, surah Al-Ma'idah, ayat 42 ini, menjelaskan bahawa ketika kita hendak melaksanakan hukum berdasarkan kepada perintah Allah, berdasarkan Al-Quran, maka hendaklah kita laksana dalam keadaan yang adil. Tak kira siapa. Contohnya, sekiranya dalam kerajaan kita ini ada orang-orang kafir. Maknanya orang-orang yang berlindung dengan kita. Jadi mereka juga berhak untuk memperolehi keadilan. Jadi ingat tuan-tuan dan puan-puan, sikap adil yang dianjurkan oleh Islam itu adalah keadilan hakiki. Tidak mengenal siapa mereka ini. Baik mereka itu orang-orang yang beriman ataupun mereka itu orang-orang yang tidak beriman. Selama mana dia ada di dalam wilayah kekuasaan kita, mereka hendaklah layan dengan adil. Ketika berhukum, hukum dengan adil sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh keadilan ini pernah disebut oleh Rasulullah SAW. Katanya, kalau anakku Fatimah ini mencuri pun aku akan potong tangan. Demikianlah dahsyatnya keadilan itu, tidak mengenal siapa, tak mengenal keluarga, tak mengenal kawan dan sesiapa. Adil tetap adil. Karena keadilan itu keadilan kerana mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di akhir itu, ayat terakhir itulah yang penting Allah sebut, Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tambah lagi satu ciri bagaimana Allah mencintai sesuatu kaum itu, iaitulah ciri keadilan. Jadi dengan menegakkan keadilan ini, insya-Allah Allah akan menyintai orang-orang yang dapat berlaku adil. Jadi keadilan ini, tuan-tuan puan-puan, suatu yang mudah kita sebut, tetapi tidaklah semudah itu untuk melaksanakannya. Nak berlaku adil ini maknanya bila kita ada kuasa melaksanakan hukum, maka kita hendak menghukum dengan seadil-adilnya. Apatah lagi jika kita berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan Al-Quran. Jadi kehendak-kehendak Allah itu perlu kita laksanakan dengan seadil-adilnya. Jadi kita menyebut tentang keadilan ini, kita akan merujukkan kepada undang-undang. Kita akan merujukkan kepada orang-orang yang terlibat di dalam perundangan. Jadi antaranya ialah hakim. Kita menggunakan istilah itu. Jadi ataupun qadi, orang yang memutuskan. Jadi dalam Islam tu qadi itu makna seorang yang ada kuasa, diberi kuasa untuk memutuskan hukum. Hari ini kita mengambil nama hakim, iaitulah kelompok yang mengadili, menjatuhkan sesuatu hukum. Di dalam sesuatu apa jua isu yang berkaitan dengan perundangan. Jadi yang memutus dipanggil sebagai hakim. Apapun, sebab itulah sikap seorang hakim itu mestilah sikapnya adil. Kalau salah tetap salah, tak kira siapa mereka itu. Tidak boleh dibezakan darjat. Seperti kita hari ini, kita melihat keadaan dunia hari ini, kadang tak nampak dah keadilan. Kerana keadilan itu selalunya dibayangi oleh sikap berpihak. Jadi seorang yang menjadi hakim, dia dah tak mampu bersikap adil ketika dia mempihak. Ketika orang itu orang yang dianggap orang yang mulia, orang yang ada kedudukan, ada darjah,
ada status sosial yang tinggi, mereka dihukum cara lain. Orang biasa, rakyat biasa melakukan kesalahan dihukum dengan cara yang lain. Itu tidak adil, tuan-tuan dan puan. Ini yang kita melihat hari ini. Undang-undang kita melihat tidak dilaksanakan dengan adil. Orang yang bersalah, kesalahan yang besar, mencuri, merompak, jumlah yang besar, boleh lepas, boleh bebas. Sedangkan orang yang melakukan kesalahan kecil dihukum. Itu tidak adil namanya. Jadi melihat situasi semasa kita, barulah kita faham maksud keadilan itu. Keadilan ini suatu yang berat. Suatu yang dilaksanakan hanya oleh orang-orang yang beriman betul-betul kepada Allah. Takut kepada Allah sahaja yang akan melakukan keadilan. Sebab itulah keadilan ini merupakan salah satu ciri yang menyebabkan Allah sayang kepada seseorang. Ingat balik Allah sebut, Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah menyayangi, Allah menyintai orang-orang yang berlaku adil. Sekarang tuan-tuan, mari kita melihat surah ke-9. Ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Janganlah engkau bersolat di masjid itu selama-lamanya, kerana sesungguhnya masjid Quba yang engkau bina itu, wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar taqwa dari mula, sudah sepatutnya engkau solat padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, mensucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang-orang yang menyucikan diri mereka zahir dan batin. Ayat ini menceritakan tentang dua masjid yang disebut Masjid Dhirar dan Masjid Taqwa. Masjid yang dibina tidak di atas dasar taqwa, maka dia tidak akan menjadi tempat ibadah yang Allah suka. Ingat tuan-tuan puan-puan. Sehingga hari ini pun berlaku keadaan. Ini yang terjadi. Ini pengalaman saya secara langsung saya ceritakan. Satu waktu dulu, kerana kita ni berbalah isu politik, maka dalam kampung kita ada dua masjid, ada dua surau. Jadi ingat tuan-tuan, ada surau yang dibina atas asas takwa. Itu yang dibina oleh orang dulu-dulu yang asalnya buat surau niat untuk menegakkan Islam, menegakkan kalimah Allah untuk beribadah padanya. Tiba-tiba datang kelompok baru dengan fahaman politik yang berbeza, buat lagi surau yang lain sebelah dia. Maka berpecahlah masyarakat kerana ada dua surau. Maka surau yang kedua yang dibina itu sebenarnya tidak dibina atas dasar takwa. Sebaliknya dia dibina atas dasar ta'assub, atas dasar perpecahan. Kita kena terima hakikat tu. Jadi dalam ayat ni Allah cerita bahawa kita nak kena bersolat tu solat dalam masjid yang dibina atas dasar takwa tadi. Tinggalkan yang kedua tadi. Yang dibina tidak ada atas takwa tetapi dibina dengan niat untuk memecah belahkan masyarakat. Untuk menegakkan ta'assub diri mereka. Ini perintah yang kalau kita faham, kita masih boleh apply ayat ini dalam konteks hari ini. Sekiranya ada lagi kelompok-kelompok yang nak berpecah, tak mau duduk dalam masjid yang asal yang dibina atas dasar takwa, dia buat masjid baru, buat surau baru. Di sebelah saja contohnya, bila azan dua-dua dengar. Kan ini satu yang tidak baik dan telah berlaku, sedang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi tuan-tuan dan puan kena faham. Inilah yang dipanggil masjid yang menyesatkan. Satu masjid yang dibina atas dasar takwa. Jadi ayat ini menceritakan kisah Nabi dulu.
Tetapi ibrahnya pengajaran untuk kita hari ini. Kerana hari ini pun masih berlaku kelompok orang Islam yang suka berpecah belah. Dah ada masjid, dah ada surau yang dibina atas dasar untuk beribadah. Dia buat lagi satu surau lain. Kerana nak menegakkan ideologi politik dia. Jadi itu namanya surau politik. Surau untuk memecah belahkan masyarakat. Dia tidak menjadi surau atau masjid yang dibina atas dasar takwa. Ingat baik-baik tuan-tuan dan puan. Ayat ni jelas mengingatkan kita. Kemudian Allah menyebut bahawa orang-orang yang bersolat, beribadah di dalam masjid-masjid yang dibina atas dasar takwa ini, mereka benar-benar hendak mensucikan diri mereka. Jadi menyucikan diri ini dalam konteks kena faham zahir dan batin. Sebab apa? Bila kita belajar fiqh, untuk mengerjakan solat kita kena bersih diri, bersih tempat, bersih pakaian. Sebab itulah kita bertaharah dulu sebelum kita melaksanakan solat. Membersih, mensucikan diri dari hadas besar kecilnya, maka baru kita bersolat. Kemudian dengan berpakaian yang juga bersih, suci. Tempat juga mesti bersih dan suci. Itu zahiriyah. Dalam waktu yang sama kita juga melaksanakan salat dalam keadaan hati yang suci bersih. Ini satu. Sebab itulah dalam salat ini dia ada satu rukun namanya rukun qalbi. Jadi rukun qalbi itu fiknya kita memaham niat, tertib. Tetapi hakikatnya rukun qalbi itu ialah menghadirkan hati. Itulah namanya khusyuk. Jadi khusyuk dalam solat itu sangatlah penting. Sebab itulah dalam ayat, dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surah berapa? Surah 23. Surah Al-Mu'minun Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya orang-orang yang berjaya itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Siapa mereka itu? Mereka yang bersolat dan khusyuk di dalam solat mereka. Itu yang disebut. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka bersolat dengan khusyuk. Jadi sebab itu khusyuk itu adalah nilai yang letaknya di hati. Jadi orang yang hatinya bersih, InsyaAllah dia akan dapat mengecapi nikmat khusyuk di dalam salat. Jadi Allah puji orang-orang yang menyucikan hati mereka ini. Mana mereka datang ke masjid dengan niat yang ikhlas untuk menegakkan perintah Allah. Berbeza dengan orang yang pergi ke surau, ke masjid yang dibina atas dasar lain. Mereka pergi dengan niat yang wallahu alam mungkin antaranya nak nunjukkan keegoan diri mereka. Keegoan parti mereka. Keegoan faham, aliran fahaman mereka. Jadi tidak hatinya tidak bersih kerana Allah. Itu di situlah kita perlu melihat ya. Jadi orang yang benar-benar ikhlas mensucikan hati ini, mereka pergi ke rumah Allah dengan niat untuk mengabdi diri kepada Allah, bersolat di sana. Di situlah Allah sebut wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah menyintai orang-orang yang mensucikan diri mereka kerana Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, bab suci ini dalam fiqh kita belajar tentang taharah, mensucikan diri. Itu segi zahiriah semata-mata. Tetapi kita juga perlu membersihkan hati kita. Ini kena belajar. Sebab itu Al-Quran dia merangkumi semua. Bila disebut suci tadi, menyucikan diri tadi, termasuklah maknanya kita membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari segala kekotoran. Ingat tuan-tuan dan puan, kekotoran yang paling dahsyat itulah syirik. Maka sebab itu syirik itu disebut sebagai zalmun azim. Dia merupakan satu kegelapan, kezaliman yang sangat dahsyat. Jadi nak melihat bagaimana kezaliman ini,
Mari kita melihat di dalam surah Luqman. Surah Luqman, surah 31. Ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika mana telah berkata Luqman kepada anak kesayangannya ketika dia mengajarnya. Apa katanya? Ya bunaya, wahai anak daku, la tusyrik billah, janganlah sekali-kali kamu mensyirikkan Allah. Inna syirka, kerana sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, benar-benar merupakan kezaliman yang sangat dahsyat, sangat besar. Jadi bahasa Arab ni, zalim ni, dari kata zul, maknanya ia juga menggambarkan makna kegelapan. Ingat baik-baik tuan-tuan dan puan-puan. Zalim ni dia dikaitkan, disinonimkan dengan kegelapan. Kenapa? Itulah sifat syirik, itu gelap. Zulumat. Itu kalimah yang memberi makna kegelapan. Sedangkan Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah waliyun A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lihat di surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah kata Allah itu pelindung kepada orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dia mengeluarkan mereka orang yang beriman itu dari kegelapan, zulumat, kepada cahaya. Ingat baik-baik. Saya bawakan ayat ini untuk nak menceritakan tentang syirik itu suatu kezaliman, suatu kegelapan yang amat sangat. Inilah maksud dia tadi. Kemudian Allah cerita bahawa Allah mengeluarkan orang yang beriman tu. Allah tu pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari zulumat, kegelapan itu kepada cahaya. Dan di dalam surah Luqman tadi, kita melihat Luqman, seorang ahli hikmah yang Allah ceritakan kisahnya untuk Allah nak ceritakan tentang syirik itu. Ketika dia mengajar anak dia, dia mengingatkan bahawa syirik itu suatu isu yang sangat besar kerana ia adalah satu yang benar-benar la zulmun. Jadi dalam bahasa Arab, la tu, huruf lam tu adalah huruf taukid. Dia menekankan benar-benar merupakan kezaliman yang sangat dahsyat. Azim, sangat besar. Oleh itu, dikaitkan dengan isu yang kita sedang bacakan sekarang ini, isu mensucikan hati itu, itulah kekotoran yang kita kena jaga sungguh-sungguh. Itulah dia syirik. Sebab syirik ni akan menggelapkan hati kita, tuan-tuan perempuan. Dan itulah kekotoran hati yang sangat dahsyat. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu orang-orang yang syirik, mensyirikkan Allah, orang-orang kafir ini, hati mereka gelap, hati mereka keras, tertutup, termeterai. Khatamallahu ala qulubihim. Tutup hati mereka. Kerana dosa-dosa kegelapan syirik itu menjadi hati orang gelap. Jadi inilah isu dalam hal mensucikan hati ini, tuan-tuan perempuan. Kita nak jaga hati kita ini dari kekotoran yang paling dahsyat, itulah syirik. Kemudian selain daripada itu, syirik-syirik kecil, contoh riak, takabur. Itu semuanya yang akan merosakkan, mengotori hati kita. Banyak lagi lah tuan-tuan perempuan. Sekiranya kita belajar
apa yang diajarkan oleh Al-Quran, kaedah-kaedah tata cara untuk tarbiyah hati kita ini dengan cara dipanggil tasfiyatul qalb, menyembuhkan, proses belajar menyembuh hati dari penyakit hati. Jadi penyakit hati ini banyak, termasuklah sombong, angkuh, kemudian tamak, haloba, dengki, hasad dan banyak lagi. Jadi saya melihat itu dari sudut pendekatan Quran disebut proses kita untuk merawat hati. Kemudian dari sudut pendekatan psikologi moden itulah yang disebut sebagai simptom atau gejala sakit jiwa. Jadi orang yang mengalami masalah-masalah jiwa ini dia samalah, dia ada masalah hati dia. Hati yang berpenyakit. Jadi tuan-tuan perempuan, marilah kita berusaha untuk menjaga hati kita supaya hati kita ini sentiasa bersih. Jadi cara kaedah yang Allah ajar sebagai kita seorang Muslim dengan melaksanakan seluruh perintah ibadah kepada Allah itu, insya-Allah ia akan dapat membentengi hati kita dari penyakit hati. Jadi ini kena ingat balik kepada ayat dalam surah berapa? 29 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi di dalam ayat itu Allah menyebut bahawa salah satunya iaitulah ibadah salah itu boleh menjadi pendinding, penghalang atau disebut sebagai pencegah. Langkah-langkah pencegahan preventif daripada sifat fahsyat, sifat curang dan mungkar. Fahsyat wal munkar inilah yang akan mengotori hati manusia. Sifat curang, sifat keingkaran kepada Allah itulah akhirnya menjadi zulumat di dalam hati manusia. Jadi kita lihat, Allah jadikan salat itu sebagai satu cara mencegah. Bermakna kita ni dah mengambil langkah terbaik, mencegah sebelum sakit. Jadi langkah pencegahan itulah yang peranan itu dilaksanakan dengan solat. Dengan melaksanakan solat kita mencegah daripada segala penyakit hati. Jadi tuan-tuan perempuan, penyakit hati ini ya sangatlah berbahaya dan kalau melihat dari sudut pendekatan psikologi moden pun yang disebut sebagai gejala sakit jiwa itu, itulah dianya. Penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seseorang. Dia akan menyebabkan pelbagai kesan buruk ke atas pribadi, diri dan pribadi serta hidup orang-orang yang mengidap gejala-gejala ini. Dalam bentuk moden disebut dengan istilah-istilah yang berbeza, tetapi hakikatnya sama. Penyakit hati, penyakit hasad, dengki, marah, dendam, menyalahkan orang lain, melihat keburukan, bangun pagi nampak yang buruk saja, tak ada yang baik pada dia. Jadi ini semua gejala-gejala yang menunjukkan hati yang berpenyakit, hati yang kotor. Jadi dalam pendekatan Islam itulah Allah kata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu ketika kita laksanakan dengan benar sesuai dengan kehendak Allah, ia akan mencegah daripada fahsya, kecurangan dan mungkar. Dua benda yang akhirnya akan merosakkan hati manusia.
Jadi perbuatan fahsyak mungkar itu akhirnya akan menggelapkan hati manusia. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang mana Allah sebut, bila sebut orang kafir, Allah sebut hati mereka tertutup. Hati mereka di dalam kegelapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu dengan melaksanakan solat yang benar, secara tidak langsung kita mengikiskan, membersihkan hati kita dari kekotoran-kekotoran. Terutama yang paling kita takut, mungkar yang paling dahsyat itulah juga syirik. Jadi sebab itulah tadi dalam ayat surah Luqman tadi disebut bahawa syirik itu digambar dengan kezaliman. Itulah kegelapan, zulumat. Ya, kegelapan yang sangat dahsyat. Jadi kena ingat ya, kaitkan kegelapan itu dengan penyakit hati, kekotoran hati. Ingat balik, jadi kesimpulan yang kita dapat daripada ayat ini bahawa Allah kata, Allah suka sangat, Allah menyintai orang-orang yang membersihkan hati. Jadi marilah kita ambil pengajaran ini kerana kita mengharapkan kecintaan Allah kepada kita. Maka bersihkanlah hati kita. Jangan biarkan hati kita dikotori oleh pelbagai situasi, pelbagai keadaan yang mempengaruhi diri kita. Ingat, tuan-tuan perempuan, di belakang kita musuh besar kita. Itulah syaitanir rajim tadi. Syaitan ini akan membisik-bisikkan sesuatu yang digambar dengan indah. Digambarkan sebagai kebaikan. Padahal adalah perasaan-perasaan yang akhirnya akan mengotori hati kita. Contoh, syaitan itu sebelum ni kita dah baca dalam bab ta'awuz dulu, isti'azah, bagaimana syaitan akan membisik-bisik benda yang buruk. Tapi digambar dalam bentuk yang menarik, yang cantik. Akhir kita terpedaya. Maka kita menjadi orang-orang yang antaranya contoh orang yang tamak. Ya? Orang yang bersikap hasad, tengok orang lain lebih tak boleh, dengki. Jadi ini di belakangnya adalah syaitan yang membisik-bisikkan supaya kita ni saling berusahan sesama sendiri. Ya? Asbab-asbab yang kecil menjadikan kita marah, menjadikan kita benci kepada seseorang yang lain. Itu kerja-kerja syaitan. Jadi berhati-hatilah tuan-tuan dan puan. Jadi dalam usaha nak membersihkan diri, kita kena sentiasa berlindung kepada Allah dengan beristi'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu antara langkah yang boleh kita lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya akan buat sedikit saya akan senaraikan balik ciri-ciri orang-orang yang dicintai Allah. Kita sebut golongan lah. Golongan yang dicintai Allah. Tuan-tuan dan puan,
Lihat di situ, ada 5 ciri yang kita dah belajar beberapa hari ini tentang kelompok yang Allah sebut bahawa dia menyertai kelompok ini. Pertama, orang yang bertakwa, orang-orang yang sabar, orang muhsinin, orang yang bertawakal, orang yang bersikap adil, dan kelompok yang sentiasa menyucikan diri. Jadi saya akan bagikan beberapa nota ayat yang kita tadabbur pagi ini. Kita semak balik ni. Semak di ayat Quran. Kemudian ni tuan-tuan, beberapa ayat yang kita tadabbur pada pagi ini. Nanti tuan-tuan semak semula di dalam Quran berdasarkan kepada ayat-ayat yang disebutkan tadi. Dan tuan-tuan ulang-ulangi semula supaya kita dapat memahami dengan lebih baik lagi apa yang telah kita tadabburkan pada pagi ini. Sekarang itu tuan-tuan dan puan, kuliah kita pagi ini, insya-Allah kita bertemu lagi di esok hari insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.